Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pendengar dan penonton yang sudi bersama kami dalam Official Studio Podcast. Kalau korang rasa korang nampak aku dengan Fairuz kat sini, maknanya korang tengah saksikan episod pertama Official Studio Podcast. First kali aku nak ucapkan terima kasih pada penaja kita yang untuk hari ni, iaitu aku nak ucapkan terima kasih pada Kak Lin. Kak Lin merupakan orang yang sponsor kita sikit-sikit barang-barang lah. Betul Macam betul. contoh dia dah sponsor kita. Dia tahu kita nak buat podcast, so dia sponsor kita sound card, mic stand. Untuk startup ni memang penting lah kan. Ya betul, sebab kita pun modal B40. Okey, lagi satu aku nak ucapkan terima kasih juga pada tim podcaster daripada Keluang juga, iaitu AE Vlog, sebab dia bagi pinjam ni lah, Mic ni lah. mic ni dia bagi pinjam. Ni aku pun belum ada duit nak beli mic banyak lagi. Penting ni, tak ada mic tak jalan kita Tak ada podcast mic ni takkan kan. nak cakap jerit kan. Gitu. Okey, so itulah, kita terima kasih. Dan lagi satu, aku nak terima kasih juga pada tim Official Studio yang Official Studio, yang betul. sudi kerja sampai malam. Itu terima kasih Kak Ijat, terima kasih Kak Aidit, terima kasih Kak Iqbal. Semua dia orang jaga-jaga kamera ni semua. So saya tu sebenarnya part saya lah yang kena cakap. Oh, kau yang cakap terima kasih. Ya, of course lah. Yes. Terima kasih dekat kita punya Official Studio bagi set up tempat ni yang memang TikTok lah kan. So adakan space yang memang selesa macam ni, dan sangat-sangat penting lah kan. Kita nak start podcast, setup ni paling penting. So Official Studio memang dah sediakan studio yang cantik lah untuk kita. So terima kasih Jal. Sama-sama. Right. Sama-sama. Okay, sebenarnya kita ni podcast ni, kita sebenarnya ada kita punya mission dan vision. Betul tak? Betul. Wah. Vision Mission dan pula dan bahasa Melayu. Mission and vision. Mission impossible lah. So aku tak nak kongsi lebih. Aku nak korang tahu daripada mulut Fairuz, sebab sebenarnya Fairuz yang mulakan satu tim daripada peniaga-peniaga Keluang ni. Dan daripada peniaga-peniaga Keluang tu lah baru kita dapat idea nak buat podcast. So aku nak tanya Fairuz lah. Boleh pegang? Okay. Boleh. Okay, so aku nak tanya Fairuz, apa sebenarnya tujuan podcast kita ni? Alright. So tujuan podcast kita ni bukan podcast. Okay. Alright, tujuan podcast kita kita nak ketengahkan usahawan dekat Keluang ni Jal. Ya. Terutama dekat Keluang lah. Kita nak, sebab orang dekat Keluang ni ramai yang berniaga. Saya nampak ramai yang berniaga sebab saya punya kerja memang jumpa peniaga-peniaga, everyday kita jumpa peniaga. Tapi kita tak ada platform yang nak menyatukan peniaga-peniaga Keluang, especially Bumi Putra ni lah. So sebab kita perlukan satu sama lain. So that's why saya nampak benda tu ada ruang yang kita boleh improve kat situ. So saya wujudkan kita punya team lah, Backtown Network tu. Lepas tu dari situ kita start kita punya, yalah, you punya Ija punya idea untuk buat podcast apa semua ni kan. So itulah yang tercetusnya podcast malam ni. Tujuan dia adalah untuk kita memperkenalkan peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan dekat dalam Keluang ni. Sebab ramai lagi sebenarnya usahawan dekat luar tu yang orang Keluang sendiri tak tahu. Dia ada, kita mencari servis dia, punyalah cari sampai keluar kan, Keluang. Tapi rupanya dia orang ni sebenarnya ada kat depan mata kita. So tu tujuan podcast ni, untuk memperkenalkan usahawan Keluang dekat orang Keluang sendiri. Macam tu. So senang lah kan. So malam ni kita ada special guest. Special guest. Nak cakap dia boleh tadi? Boleh terus Okay, sebelum Fairuz nak teruskan lagi dengan special guest yang dalam episod pertama kita hari ni. Okay, aku nak cerita sikit. Sebenarnya daripada Backtown Network tu, kita sebenarnya ada satu group WhatsApp. Betul? Betul. Kita ada satu group WhatsApp, Backtown Network. Dalam group WhatsApp tu pun,
terkumpulnya semua usahawan, bukan semualah, apa, yang few yang lah. dah So few lah. start ada beberapa usahawan lah. Pelbagai bidang lah. Pelbagai bidang. Okay, sambil kita nak kenali diorang ni, jadi salah satunya tujuan podcast ni juga kita nak share untuk pendengar dan penonton semua. Diorang punya ragam dalam bisnes, diorang punya masalah, dan juga diorang mungkin cabaran mungkin diorang ada tips juga untuk orang-orang yang sama ada baru nak menceburi bisnes tu ataupun yang memang dah ada bisnes tu. Yang memang dah ada bisnes, dia nak improve lagi bisnes dia. Macam tersasul-sasul lah aku cakap. First time kan. First time. Biasalah episod pertama. Nanti episod banyak dah, aku dah terror dah. Okay, so Fairuz punya kerja. Fairuz, kau intro sikit pasal kita punya tetamu hari ni. Alright. Kejap Lepas tu, okay kejap. Okay, sambil Fairuz cari dia punya kita ada intro sedikit dia punya background dia. Okay, sementara Fairuz cari dia punya intro background tu, okay, aku nak cerita sikit. Sebenarnya sebelum mula podcast yang pertama ni, episod pertama ni, aku sebenarnya tak ada idea tau. Tak ada idea siapa nak jadi tetamu kita yang pertama kan. Kau tahu aku cakap dengan Ijat apa? Aku cakap, Jad, tak apalah, interview aku je lah. Aku cakap interview aku je lah. Kita tak ada episod pertama, buat je lah aku punya cerita. Aku nak cerita aku punya juga kan. So, tapi lepas tu aku post dekat dalam group WhatsApp, aku post dekat Facebook aku post dekat IG aku. Aku tak sangka sebenarnya dia dapat sambutan juga. Sambutan yang agak luar biasa lah. Sebenarnya dalam grup tu pun dah ada 3-4 orang yang nak volunteer nak ni. Lepas tu daripada luar pun diorang dah ada suggest, interview lah dia ni. Betul. So kalau korang rasa korang patut berada kat sini untuk ceritakan korang punya perniagaan ataupun nak share korang punya pengalaman dalam perniagaan, so boleh WhatsApp aku, boleh WhatsApp Fairuz, DM ke. So nanti kita orang akan aturkan bila masa korang boleh bersama dengan kami. Okay? Betul. Okay Fairuz, dah ada sedia? Right. Okay. So kita punya tetamu malam ni, company dia bernama Big Smile Trading. Tarikh penubuhan 2015. Okay, 100% Bumi Putra. Okay, nama tak perlu sebut, nanti dia akan introduce. Lahir boleh sebut tahun berapa? Tahun kita bagi tahun je lah. Tahun 1986, dah berkahwin, orang Keluang. Okay. So apa bisnes dia? Nanti kejap lagi kita interview dia lah. Dia akan kenalkan. So kita jemput kita punya tetamu pertama. Terima kasih. Terima kasih. Kan? Susah. Kan? Macam-macam 2-3 kali kan. Boleh. Alright. So kita jemput kita punya tetamu, Puan Norliana binti Abdul Rahman. Kita nak panggil apa? Kita nak panggil Puan ataupun akak ataupun sis lah. Apa lagi selesa? Akak kan? Akak lagi selesa. Macam borak-borak. Norliana. Panggil Noli ke? Boleh, tak kisah, nama saya yang penting. Nama saya kan, depan boleh. Biasa orang panggil apa? Dua-dua pun ada. Alright. Okay. So ikut yang selesa lah. Okay. Boleh introduce sikit nama Didi. Okay, nama saya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Noriliana binti Abdul Rahman. Ada yang panggil Norin, nama belah depan. Ada yang panggil Liana, nama belakang. So tak kisah, terpulang pada tuan berdua. Saya terbiasa panggil tuan-tuan ni, memang kita punya profession ni agak professional sikit. So kita selalu panggil tuan lah. Okay. Minta maaf juga. Kadang-kadang orang jadi tak takut dengan saya. Janganlah formal sangat, dia kata kan. Jangan formal sangat. Tapi saya dah terbiasa, minta maaf. Nak panggil saya akak boleh? Ya, saya muda. Jangan panggil sis. Tak saya boleh panggil akak. Boleh panggil akak. Kau boleh panggil akak. Boleh. Aku yang paling muda. Okay, so background daripada orang Keluang. Alhamdulillah sekarang perniagaan memang alhamdulillah dah lama, daripada tahun 2015. Tapi sepanjang tu saya masih lagi bekerja dengan majikan lama. Okay, sebab saya sebenarnya asalnya belajarnya pun asalnya masa
daripada tingkatan 4, 5 tu memang ambil basic account. Okay, dah boleh agak dah kan bisnes apa kan. Okay. So ambil business account. Lepas tu ambil STPM pun perniagaan. Lepas tu ambil degree pun business. So lepas tu habis degree saya kerja dekat Kuala Lumpur sebab saya belajar ambil degree dulu dekat UKM. So saya stay dekat Kuala Lumpur sampailah tahun 2014. So dan kat sana masa kat Kuala Lumpur dulu, alhamdulillah pengalaman kerja dekat dua audit audit firm. Okay, lepas tu 2015 balik semula ke Keluang sebab berkahwin, dan sambung kerja di audit firm di Keluang. Dan pada hujung tahun 2023 decide untuk letak jawatan dan bermula Januari 2024 bergerak sendiri as a full time business consultant lah. So macam tu lah kita mulanya. Alright. Sudah berkahwin? Berapa orang anak? Tadi dah cakap dah kahwin ya. Dah kahwin, anak baru seorang. Anak seorang kan? Anak baru seorang. Memang asal orang Keluang? Ya, betul. Dekat mana tu Keluang? Saya orang Kampung Haji Manan. Kampung Haji Manan lah. So kalau ada orang Kampung Haji Manan mesti dia kenal lah ni. Ya kot. Ni InsyaAllah. cucu arwah mak debab. So orang lama kenal lah. Orang kamu memang kenal. InsyaAllah. Okay, baik. So apa perniagaannya sebenarnya? Okay, so macam saya cakap tadi, saya berdasarkan pengalaman kerja tu, so kita memang kerja buat account, buat tax. So jadi daripada situ kita buat business, buat account dan juga tolong klien untuk buat tax lah. Tapi Faham. bersama juga sebab biasa peniaga, sebelum kita nak berniaga sebenarnya kena ada SSM kan. So Betul. SSM pun kita akan bantu jugalah kalau ada orang nak berniaga, kita akan bantu bukakan SSM, lepas tu kita buatkan account dan juga tax. Oh, maksudnya set up daripada from scratch lah maksudnya. Boleh. Boleh, I kita see. boleh. So kalau nak buka milikan tunggal ke perkongsian ke, kita boleh tolong bukakan. Kalau nak buka senian berhad pun boleh, kita boleh bantu juga. So maksudnya full timer daripada 2020. Full timer maksudnya saya bergerak sendiri, betul. bukan under majikan lama, daripada Januari 24 tahun ni. Tahun ni Tahun ni. Tahniah. Tapi berpengalaman daripada 2015 tadi 2015 kat Keluang. Oh, Actually, 2015. saya ya Allah lamanya. Ni mention dia jadi habis degree. Awak lama awak. Kita kalau tambah tolak pengalaman dah lebih 15 tahun dah sebenarnya. Sebab okey, kita nampak tak? majikan. Pengalaman memang orang kata memang banyak lah. Ya, kalau tambah semua total klien tu lebih 2,000. Lebih 2,000 pattern. 2000 klien dah Pattern handle tambah 3 firm punya klien kan. 3 firm punya klien yang kita dah handle tu. pengalaman lah. So orang Keluang nak cari tax advisor, kita boleh panggil tax advisor kan? Boleh. Kan? So nak cari tax advisor sebenarnya dah ada depan mata. Ya. Kan tak perlu cari sampai keluar kan. Dah ada dah. Yang berpengalaman, yang memang orang kata sole proprietor jalan sendiri ni. So kita orang Keluang jangan tak tahu sebenarnya kita ada tax advisor Puan Noliana yang asal Keluang dan memang full timers buat servis dari segi tax advising dekat Keluang. Kan? So kalau selain daripada tax yang daripada permulaannya, siapa yang nak mula berniaga pun boleh buat SSM. Yes, ada, betul. Kak Liana Mulakan kan. dengan SSM. SSM. Lepas tu kita buat management account. Dah dapat management account tu baru dapat tax. So step dia macam tu lah biasanya. Okay. So kita dah tahu sedikit intro pasal Kak Liana ni. Dan selepas ni kita nak rehat sekejap. Lepas tu kita akan sambung untuk ceritakan macam mana Kak Liana boleh daripada bekerja dengan orang, macam mana dia boleh tarik dia punya minat untuk bekerja sendiri ataupun dia punya turning point dia untuk kerja sendiri. Betul aku cakap macam tu. Betul lah tu. Main point. Salah pun aku betulkan juga. Yelah, kau kena dengar. So dia punya soalan-soalan ni aku akan serahkan pada Fairuz, sebab dia lagi hebat untuk bertanya soalan. Aku kan kalau tanya soalan tak apa-apa je. Aku akan tanya sebagai
orang awam lah. Awak tambah rasa je. Aku jadi orang Penambah rasa je. Tambah rencah kan. Okey, boleh pegang? Boleh. Boleh pegang. Okay, kita akan rehat. Boleh tak? Boleh? Okey, kita akan rehat sebentar dan lepas ni kita akan sambung cerita yang seterusnya. Sebab kita akan nak tahu banyak lagi pasal Kak Liana. Dan juga saya pasti korang pun nak tahu banyak lagi pasal kerja Teks. yang Kak Liana buat ni. So penting ni sebenarnya teks ni nak kena dengar ni orang luar ni. Especially orang Keluang. Memang nak kena dengar pasal teks. Ramai orang takut tapi sebenarnya benda tu lah yang sangat-sangat penting. Yeah. Right. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Bye. Okey, kembali lagi kita dalam part yang kedua Official Studio Podcast. Okey, kita nak terus bersama dengan Kak Liana. Okey, Kak Liana akan ceritakan macam soalan yang kita bagi sebelum ni tadi, macam mana daripada 2015 kerja dengan orang, macam mana turning point dia boleh kerja sendiri. Okey, Kak Liana boleh? Okay. Silakan. Turning point ni actually jawapan mak-mak sikit lah. Ya. Sebab kerja dekat accounting firm dengan audit firm ni semua orang tahulah memang kerja memang tak ada life actually. 8 pagi 8 malam, 8 pagi 10 malam tu pada biasa. Jadi bila turning point dia tu adalah sebab anak lah. Sebab anak. So bila doktor dah cakap you kena communicate dengan anak you, kalau tak nanti dia jadi masalah ni apa semua kan. So lepas tu nak pantau dia pergi sekolah lagi apa semua. So this is a turning point je lah sebenarnya. So bila kita bekerja sendiri, kita dah boleh manage kita punya masa lah sebenarnya. So kita dah boleh decide untuk kita kerja pukul berapa, balik pukul berapa. Itu sebenarnya turning point je lah. Bukan kena buang kerja lah. Tak, resign pun 3 bulan. 3 bulan Dia sebenarnya 3 bulan notice. dia yang pecat company lama dia tu. Pecat. Kena faham tu. So masa akak berhenti tu, berhenti kerja tu, masa tu anak dah lahir ke belum? Dah. Dia lahir 2019. So masa akak berhenti 2000? 2023 tu umur dia 4 tahun. 4 tahun tapi dah start sekolah kan, dah start tadika. So kita dah boleh nampak kemajuan dia tu. So jadi doktor ada kebimbangan lah kat situ kan. Jadi so doktor kata you kena pantau anak you because kita memang balik malam dan suami pun kerja juga. Jadi dia memang tak ada, dia live dia dengan atuk nenek ni, budak-budak live atuk dengan nenek ni memang TV je lah. Tu masalahnya. Tu je. So tu aja dengan bapa-bapa je yang faham. Ya, So betul. jadi bila kita spend masa lepas dengan dia, so malam adalah juga melukis, adalah mewarna, adalah menulis dan adalah juga mengaji. Itu yang kita nak sebenarnya lah. Betul. Sebenarnya kita perlukan orang kata quality time lah. Kita kerja penat-penat pun tapi kita tak spend masa dengan anak kita pun tak juga kan. Betul. So itulah turning point kan. So sekarang memang ada firm sendiri ke ataupun ada office ke, macam mana? Sekarang kita dalam sekarang saya gunakan yang dekat Kampung Haji Mainan tu rumah arwah mak. So rumah tu kosong, jadi kita jadikan office sementara lah dengan saya dengan 2 orang lagi staff. Tapi insyaAllah kita pun dah mohon kedai, dah mohon office lah. So tunggu kelulusannya macam mana lah kan untuk dapatkan sebab kita mohon Mara punya office. So sekarang ni orang kata home base lah. Sekarang home base lagi. So kita target harap dalam tahun ni kita dapat pindah ke office supaya tahun depan kita lebih bersedia lah sebab Januari orang dah sibuk dah hantar dokumen semua dah. So jadi kita dah kena kalau boleh dah home base tapi ada staff. Saya so ada staff. Staff datang rumah. Kerja kat rumah. Datang rumah. Tapi actually kalau keadaan bahagian tu memang keadaan rumah tu memang macam office lah maksudnya. Maksudnya kita sediakan meja untuk dia, komputer untuk dia, semua ada lah. Tapi Lena duduk dekat situ juga? Tak. Kita, tak lah. Tu so, kalau duduk kat situ juga buka pintu masuk office pun sebelah habis. Tidak. Rumah kan? dekat Batu 4. Okay, faham. Alright. So kita dah dengar dia punya turning point lah macam mana sekarang kita nak tahulah dari segi cukai ataupun teks permasalahan. Biasa bahasa Melayu kita biasa borak bahasa Inggeris kan. Saya biasa bahasa Melayu Mandarin. Okay. So biasa apa yang
kita cakap orang dekat luar tu, apa cabaran dia? Apa yang orang nampak dan apa yang orang tak nampak tentang baik buruknya teks ni? Boleh share sikit tak? Baik, nak cerita baik ke buruk? Buruk lah dulu. Buruk dulu lah. Buruk dulu lah. Okay. Buruk dulu lah. Okay. Kenapa orang takut? Satu pun sebenarnya lembaga kan, namanya pun lembaga. Betul, senang dengar tu. Namanya lembaga. Kalau kita orang panggil ni lembaga tiga segi lah. Macam tu kan, lembaga. Jadi satu sebenarnya orang takut sebab orang takut kena check. Sebab takut kena check dengan lembaga. So bila macam kita buat dokumen, simpan dokumen pun tak simpan dokumen, lepas tu banyak benda tak lengkap. So jadi they decide untuk terus tak hantar supaya lembaga hasil tak nampak pun mereka di dalam radar. Tujuannya begitu. Tapi boleh escape ke macam tak tu? boleh. Tak boleh escape tak boleh escape. Dengar, tak boleh escape so agak sebab sekarang ni, dulu saya boleh agree dengan boleh escape tu lah, tapi sekarang agak sukar. Sebab sepatutnya kita sebagai kawasan tak boleh cakap tak boleh kan, tapi okay, so sepatutnya benda ni akan agak sukar untuk kita bersembunyi sekarang, zaman sekarang ni. Satu, social media, lembaga hasil boleh trace kita daripada social media juga. Okay, satu, influencer. Lembaga hasil pun sekarang ada Instagram ni. Dia orang pun ada Facebook stalker juga. Dia orang ada stalker lah. Ada orang tukar stalkernya tu kan. Lepas tu kedua, dia orang dapat data daripada orang-orang yang kita berhubung. So maksudnya contoh company macam contoh kita beli kereta ataupun beli rumah, kita akan ada satu agreement kan, sale purchase agreement. Benda tu akan stamping kat lembaga hasil. Betul. So automatik dia tahu dah, ada duit nak beli property. Macam tu. So kita tak boleh nak bersembunyi kat situ. Lepas tu ketiganya adalah dari segi SSM. Dari segi SSM, bila kita ada buka satu SSM, kita biasanya kadang-kadang, yang saya perasan lah, saya rasa bangga juga dengan orang keluar sebab kita pun ada buat servis buat SSM. Saya perasan yang tepi-tepi jalan pun akan cari kami untuk buka SSM. Tapi itulah, bila kita dah buka SSM tapi kita tak buat account, tak buat income tax, dia nampak sebenarnya. Dia nampak yang kita ada bisnes. Nanti dia boleh pertikaikan kat situ. Kenapa awak ada buka SSM tapi awak tak hantar LHN? So jadi boleh kata macam mana nak bersembunyi, agak sukar lah zaman sekarang ni. Macam tu. Itu antara 3 poin lah. Tapi saya rasa diorang ni mungkin diorang tak ada pengetahuan ataupun pendedahan macam mana diorang nak start tu. Dia nak buka bisnes, SSM boleh buka lah kan. Tapi selepas tu, apa yang dia documentation, dari segi documentation, betul. Diorang sibuk nak buat marketing, diorang sibuk nak uruskan staff, nak uruskan benda-benda lain kan, dari segi supplier, perjalanan bisnes. Tapi dari segi tax tu ataupun accounting, tax yang back end tu, so itu yang kurang pendedahan diorang ataupun awareness lah kita cakap kan. Macam mana, apa kepentingan, itulah apa kepentingan diorang nak sediakan ataupun nak prepare tax tu. Itu yang saya nampak lah, diorang kurang pendedahan lah. Betul. That's why kadang-kadang statement tu boleh dipakai, tapi ada juga orang ignore. Kenapa? Sebab bagi diorang tu leceh. Actually documentation ni agak leceh. Sebab tu bagi saya sebenarnya, kadang-kadang orang bisnes, diorang dah terlalu fokus dekat operation macam mana Tuan cakap tadi tu. Diorang terlalu fokus kat sana. So bila diorang terlalu fokus kat sana, tak ada masa untuk sediakan akaun nak siapkan dokumen apa semua. So di sinilah fungsi saya. Lagi satu, diorang tak tahu apa dokumen yang diorang nak simpan. Betul. Simpan kat mana. Betul. Keeping tu macam mana. Betul. Lagi apa yang boleh simpan, apa yang tak perlu simpan. Itu pun ada. Dan ada juga yang tak tahu yang sebenarnya dalam akta lembaga hasil pun dah cakap dokumen kena simpan 7 tahun. Kadang itu pun orang tak tahu. Macam mana nak buat filing. Ya, betul. Kan kita nak buat tagging. So benda tu sebenarnya memang perlukan orang kata pendedahan lah. Dan orang yang macam Liana lah kan, yang advice dari segi filing, dari segi orang kata apa yang nak kena simpan. So sebenarnya kita kekurangan benda tu lah yang saya nampak. Sebab tu ramai orang kat luar sana, dia takut ataupun dia tak
dia ignore lah benda-benda macam ni untuk teruskan buat teks tu lah. Ya. Sebab saya pun nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak Official Studio dan juga pihak Backtown Team jugalah kan, sebab menjemput saya. Sebab walaupun ayatnya Liana free tak? Ayatnya simple je, Liana free tak hari Khamis kan. Dan saya kata okey. Sebenarnya niat saya sebenarnya macam mana yang saya bagi tahu masa perjumpaan kita dengan Backtown Team, kita pun rasa macam saya punya niat adalah nak kongsikan sebab ramai orang tak tahu sebenarnya. Betul. Dan Sangat ramai. sebab kita kalau boleh nak kongsikan tu, maksudnya dengan among kita punya network ni pun kita dah boleh sharekan dah. Yang ni simpan, yang tu simpan, yang ni boleh tolak, yang ni tak boleh tolak. So takut nanti dia cakap yang nak kata simpan je semua tapi kenapa tak boleh tiba-tiba tak tolak. Then kita boleh explain why tak boleh tolak, why boleh tolak. Betul, macam itu tadi kita sembang itu tadi kan. Ya. So sebenarnya sangat banyak benda yang kita orang yang ingat dah tahu pun sebenarnya Allah memang jauh sangat lah apa benda yang kita tak tahu kan. So memang time tu pun dah berpeluh. Kita dengar dia punya cerita berpeluh. So sebenarnya kita perlukan Liana punya kita planning nak buat dia punya sharing in future lah. Betul. Dia punya sharing je kita dah nampak memang banyak series lah kan. Macam-macam kena sharing kan pasal teks ni kan. So tak apa tu, step by step in future kita ada actually sebab kita bukan setakat boleh sharing pasal teks je, sebab macam dari segi account tu pun kita boleh explain juga pasal tanggungjawab majikan lagi. Bila kita dah ada pekerja, macam mana kita nak uruskan gaji diorang dari segi HR punya part pula, calculation gaji betul tak, lepas tu EPF so kena potong. Sometimes kadang katalah peniaga warung kat tepi jalan tu kan, of course lah ramai kan peniaga warung kedai makan tepi jalan tu, diorang hire pekerja tapi diorang tak ada awareness macam mana nak kena ada APF so. APF so documentation. Betul. Dia punya apa yang sepatutnya dan apa yang wajib sebagai majikan diorang nak kena sediakan untuk staff diorang. Itu benda tu yang ilmu yang bukan kita boleh belajar orang kata dekat sekolah. Yang kita kena cari. Betul, tu kena cari. Sebab saya yang paling rasa sebab dekat especially yang peniaga mikro lah maksudnya yang 150,000 sales ke bawah. Saya paling sedih sebenarnya EPF mungkin mereka akan rasa agak beban sebab potongan tu 13% daripada gaji. So agak tinggi lah. Tapi saya yang paling sedih sebenarnya SOSO. Sebab SOSO tu kita berbalik pada basic dia adalah keselamatan. Maksudnya insurans keselamatan pekerja tu. Dia maksudnya apa-apa hal terjadi dalam perjalanan ataupun ketika kerja tu, SOSO ni sangat penting sebenarnya. So lepas tu kalau tiba-tiba dia kena sakit ataupun kemalangan, ada yang akan cover. So sebenarnya bila saya buat akaun klien yang ada pun, kadang-kadang saya tengok tak ada SOSO pun saya cakap bahaya ni, tolonglah buat untuk pekerja anda. Sebab kesian, kita risau apa-apa jadi malang tak berbau. Tu yang kita risau. Kita risaulah kat situ. Tapi jadi maksudnya bukan setakat ini bukan muka teks saja lah bukan muka teks saja, tapi maksudnya kita akan tolong klien dari segi bahagian ni kita panggil bahagian management, untuk administratif business tu sendiri. So kita tolong juga dari segi bukan setakat nak tahu profit, tapi nak uruskan dari segi HR pun kita akan tolong bantu jugalah. Macam tu. Faham. Terdiam sekejap. Aku khusyuk. Aku khusyuk. Sebab dia cakap majikan. So aku dah macam dah ambil pot sikit lah. Sebab ada rasa macam bersalah. Tapi aku tak nak cakap. Okay. So daripada akak boleh tolong orang buatkan LHDN kan, lagi satu boleh tolong majikan untuk buatkan SOSO, EPF EPF SOSO samalah. EPF SOSO. So akak boleh tolong jugalah betul. majikan. Okay. So itulah antara yang Kak Liana boleh tolong kita, mana-mana peniaga. So dia macam ni sebenarnya. Kalau macam korang rasa maklumat korang tak lengkap, apa yang sebelum ni kan kita ada cakap kena simpan resit berapa tahun kan. So mungkin kebanyakan peniaga dia tak tahu tak tahu bila masa nak simpan resit tu. Bila dia dah berniaga lama, sekarang dia baru terdetik nak buat income tax kan. So bila dia punya bil-bil tu semua dah tak ada, apa yang Kak Liana boleh tolong dia orang? Biasanya kita akan tengok daripada bank lah.
Itu bank tu sebenarnya macam panduan utama. Sebab kadang-kadang kita tak simpan resit tapi dekat dalam bank tu ada pembelian-pembelian tu semua. So kita akan cuba trace kat sana lah. Lepas tu zaman sekarang kebaikan teknologi sekarang saya suka adalah aplikasi. Maksudnya dari segi aplikasi tu kita boleh download daripada aplikasi-aplikasi tu untuk dapatkan balik invoice-invoice yang dah hilang tu. Itu pun salah satu cara juga. Maksudnya kat sini kalau contohlah kalau kita ada receipt lah. Receipt. Dan kalau kita macam tadi salah satu requirement daripada SDN nak 7 tahun punya kena simpan 7 tahun kan? So katalah receipt tu kita simpan dari segi digital boleh accept ke? Boleh accept. Boleh accept. Boleh accept. Dan ada apps yang boleh kita guna. Apps yang saya cakap tu contohnya bila orang dah selalu beli online sekarang kan, contohnya diorang pakai maksudnya antaranya Shopee. Yes, receipt tu semua ada dekat situ ataupun kita dapat email, ada benda tu ada dalam email ke kan. So bagusnya soft copy, dah ada soft copy ni adalah salah satu kebaikannya jugalah kat situ. Okay, faham. Okay, so kita nak teruskan pula kebaikan pula. Kebaikan belum cerita lagi. Itulah. Kebaikan lagi banyak sebenarnya. Okay, kita ambil sikit je. Kalau dia terlampau banyak episod ni, mungkin kita akan buat setahun punya siri. Tapi tak apa, nanti kalau rasa part yang ni korang rasa tak cukup, so nanti kita akan post video podcast ni dalam sama ada dalam YouTube, dalam Spotify. Spotify dia? Spotify pun ada. Kita baru nak buat. Kita dah buat account Spotify tapi belum ada apa-apa lagi lah. Kalau YouTube aku sekarang banyak wedding. So kita episod pertama ni untuk podcast kita akan masukkan dekat YouTube juga. Tapi dia voice je lah. Tak. Maksudnya? Mana? Spotify. Spotify voice je lah. Kalau macam YouTube sambil driving boleh dengar lah. Yes. Itu best dia tu. So kalau macam dekat YouTube, korang rasa apa yang info yang korang rasa tak cukup, komen je dekat YouTube tu. So apa YouTube punya? YouTube boleh cari officialstudio.co. Tak ada special podcast. Nanti kita akan bagikan video tu. So video yang podcast dia akan satu link dalam video podcast je. So nanti kita akan bagi link video tu dekat Kak Liana juga. So kalau Kak Liana ada masa, apa yang korang komen tu Kak Liana akan jawab. So macam itu best dia kan. Kita punya podcast kan. Betul. Kak Liana sendiri akan jawab dalam komen. So, kalau nak dapat advice lebih, of course lah kita kena PM tepi lah kan. Tapi dari segi orang kata untuk yang simple-simple, soalan simple-simple tu mungkin boleh respon kat situ lah kan. Okay, bagus. Okay, sekarang ni kita nak berehat lagi. Berehat lagi sebab kamera aku yang sebelah sana tu setahun berapa kali rehat? Bukan. Kamera yang ni mahal punya. Yang tu mahal punya. Yang ni lama punya. Dia boleh record 30 minit je. Ada tua sikit lah ni. Yang ni boleh sejam, yang ni boleh sejam. So kita kena cut sikit. Kalau ada penaja nak bagi kamera, tolonglah bagi tolong. Nanti kita masukkan sponsor bawah. Betul. Sponsor punya ni. So kita akan berehat lagi. Lepas ni kita akan sambung pasal kebaikan orang yang declare income tax. Lepas tu dengan kebaikan majikan yang jaga EPF dengan sok-sok pekerja. Betul? Okay. Betul. Boleh. Okay, kita jumpa sebentar lagi. Bye, rehat sebentar. Kita kembali dalam part 3. Tapi sebenarnya tadi ingat nak buat 2 part je. Dah sampai part 3 tu lah kita cakap kan. Kita cakap hari yang masa kita jumpa yang lepas pun kan. Kita cakap kalau kita borak dengan akak ni memang tak habis. Memang tak habis je. Bukan satu episod je rasa ni. Memang banyak episod ni kan. Ya, betul. Alright. Okay, so kita nak sambung. Tadi sebelum kita berehat kita tanya pasal kebaikan. So kita nak Kak Liana sambung lah pasal kebaikan ni. Okay. Kebaikan actually ada banyak dari segi penyediaan akaun pengurusan ni. Kebaikan utama dia adalah penjagaan aliran tunai tu sendiri. So bila kita buat akaun, kita boleh tahu berapa banyak duit yang masuk, berapa banyak sale yang ada. Sebab sometimes kita ada jenis yang bukan cash sale, kita jenis yang credit sale. Maksudnya kita tahu kita dapat sale ni tapi maybe payment akan delay. So dekat situ bila kita buat account kita tahu dah, okay, klien ni kita ada 5 klien. Rupa-rupanya tapi 3 je dah bayar, 2 lagi belum bayar. So jadi bila kita prepare account, kita tahu berapa banyak lagi aliran tunai yang sepatutnya boleh masuk.
Macam tu. So lepas tu daripada aliran tunai tu juga, bila dah preparenya account tu, kita boleh tahu sama ada syarikat tu untung ke rugi. Then selain dah bila tahu untung rugi, kita bila nak sebelum tahu untung tu, kita akan tahu berapa kos kita. So bila kita tahu berapa kos, kita boleh kawal sama ada kos ni adalah benda yang boleh ditambah ataupun benda ni membazir. Kat situ kita dah boleh kawal dah kat situ kan. Lagi itu hasil lah, maksudnya daripada penghasilan akaun keluar tu kita boleh nampak apa benda. Lepas tu lagi bila akaun siap, kita akan preparekan account preparekan cukai. So apabila kita preparekan cukai, bagusnya adalah dari segi pinjaman. Maksudnya bila dari segi bank sukalah tengok dah buat account cantik, lepas tu income tax pun declare, tak ada hutang dengan LHDN. So dari segi pelaburan daripada peminjam ni lebih mudah. Ini yang antara permintaan daripada klien saya pun kebanyakannya bila diorang datang kepada saya pun diorang cakap saya nak buat pinjaman tu tapi akaun tak pernah buat. So dekat situ tu yang kita akan bantulah dengan klien. Let's say katalah dia berniaga lah kan. Selama-lama ni dia tak pernah buat akaun lah. Berniaga tepi jalan contoh. Orang berniaga tepi jalan ni kita panggil street fighter lah. Okay. Kan? Ataupun peniaga jalanan. Nama sedap tu orang bagi. Street fighter kan. Okay. Street fighter. Chongli apa? Dengan apa? Dalshim. Okay. Alright. So katalah selama-lama ni dia tak pernah lah declare tax apa semua. Lepas tu satu hari dia nak buat loan, nak beli kereta. Dan baru dia nak buat tax ni apa semua. So ambil masa tak kat situ? Benda tu depends kepada keadaan documentation dia juga sebenarnya. Sebab kita benda ni sangat subjektif. Sebab ada orang dia tak simpan receipt tapi bank dia ada banyak transaction. Ada orang dekat bank tak ada apa-apa transaction, semua pakai cash tapi receipt semua tu ada. So itu adalah dua situasi yang berbeza. Sebab bank complicated kan. Sebab kita ambil situasi yang pertama tadi. Maksudnya receipt dia banyak tak simpan tapi dia ada bank statement. So kita biasanya akan buat account, kita akan ikut lah. Sebab bank statement ni bagusnya kita nampak bayar kepada siapa, lepas tu duit masuk tu untuk apa, sale ke, modal ke, kita boleh nampak. So kita boleh tolong dia preparekan account, preparekan tax, then dia dah boleh buat loan lah. Tapi ada satu situasi juga yang diorang lebih kepada cash. Contohnya kantin sekolah. Ni cash yang paling diorang pun tak boleh elak. Sebab budak sekolah pun memang terpaksa bagi kita cash kan. So bila diorang dapat cash every day, habis waktu sekolah terus pergi beli barang. So bank tak terlibat langsung. Jadi situasi ini pun dari segi pinjaman pun agak sukar. Kenapa? Sebab di mata bank pula, bank tak nampak transaksi tu betul ke. Kalau saya buat account pun ikut buku apa semua, receipt semua dah cantik sekalipun, tapi tengok bank tak ada duit masuk. Itu pun ada masalah juga dari segi pinjaman. So dari segi tax advisor lah orang kata kan. So apa yang nak advise orang dari segi cash basis ni? Kita memang akan minta kedua-duanya sekali. Maksudnya memang maksudnya katalah dia peniaga kantin. So nanti dah habis kantin dah tutup tu, kena back in. Kena back in. Lepas tu bayar balik maybe pakai QR lah. Macam tu. Sebab takkan dah masuk nak keluar balik kan. Sebab tu kadang-kadang juga diorang macam masuk mungkin dah malam. So bila masa pula nak pergi beli barang kan. Jadi itu yang so tengok depends masa diorang jugalah. So jadi biasanya kita akan suggest pada klien try untuk bank in, bayar pakai online e-wallet ke something macam tu lah. So kita boleh nampak dekat bank statement tu. Macam tu. Hari tu kita ada sembang pasal benda yang orang yang tak nampak ada lepas pandang. Contoh macam FBX. Diorang FBX. Hire ataupun kita bayar FBX, tapi benda tu pun sebenarnya kita nak kena declare. Itu lagi satu terma cukai lembaga hasil lah nama dia. Sebab yang kita cerita dari tadi ni, maksudnya kita prepare account dan kita hantar LHDN, itu adalah cukai pendapatan. Yang tuan cakap tadi tu Facebook ads tu pula, itu jatuh pula dekat bahagian cukai pegangan.
Dia ada banyak cukai sebenarnya dalam Malaysia. Okay. So, jadi cukai bila kita ada bayar apa-apa payment untuk aplikasi yang berasal daripada luar negara, so di mata lembaga hasil, duit Malaysia akan keluar ke luar negara. So, jadi dia tak nak duit kita keluar ke luar negara tanpa dikenakan cukai. Jadi tu yang dia suruh kita bayarkan cukai pegangan tu kepada lembaga hasil, baru kita bayar ke pihak overseas lah. Maksudnya Facebook, lepas tu termasuklah Google Ads. Yang selalu orang pakai memang Facebook Ads, Google dengan Microsoft. Lepas tu banyak sekarang Zoom apa semua. So kalau katalah FB Ads yang kita bayar tu, kita kata kita dah set up ads apa semua dekat Facebook tu. Okay. Lepas tu kita proceed ke payment tu, dah termasuk ke tax kat dalam? Yang ada dalam, masalahnya bila payment jenis macam ni, dia adalah payment automatic daripada Meta lah, Facebook Meta. So Meta akan charge keluarkan invoice kepada kita dan dia terus tarik daripada kita punya credit card. Dia akan terus tarik. Tapi yang ada, kalau tengok invoice tu, tuan-tuan boleh nampak dalam invoice ada cukai. Tapi itu adalah digital tax. Itu digital tax. Bukan cukai pegangan ni. Cukai pegangan dalam bahasa Inggeris dia withholding tax. Okay. So lain. So dalam invoice Facebook akan ada digital tax. Digital tax ni pula bukan untuk LHDN. Itu untuk custom. Untuk custom. Itu lain cerita. Okay. So itu memang kita bayar so bila Facebook keluarkan invoice, dia charge kepada kita, dia terus potong duit dia dan juga digital tax dekat credit card. So apa lembaga hasil dapat? Tak dapat apa-apa kan? So kita kena volunteer isi borang, hantar ke lembaga hasil. Biasa kalau macam Facebook, dia sebenarnya kategori-kategori yang aplikasi ni sepatutnya dia jatuh under royalty. Di mata lembaga hasil dia jatuh kategori royalty sepatutnya 10%. Tapi untuk Facebook, dia dekat Ireland. So Ireland dengan Malaysia ada agreement. So rate tu turun sikit jadi 8%. So 8% contoh, Facebook tu bill dia RM100, so RM8 kita kena bayar ke lembaga hasil untuk cukai pegangan lah, withholding tax ni. Kesannya kalau kita tak buat benda ni, lembaga hasil tak benarkan, kita tolak terus. So maksudnya RM100 yang kita spend untuk advertisement ni, which is itu adalah marketing cost kita yang relate dengan business, dia terus tak kasi tolak. So jadi kita terpaksa juga spend RM8 tu untuk membolehkan RM100 tu boleh ditolak. So kat situ sebenarnya banyak yang orang kat luar sana tak terlepas pandang. Kan? Tu kita itu hari yang kita sembang-sembang sama berpeluh tu. Sebab bila kita campur sebab bila macam ramai yang memang pakai Facebook ads untuk marketingkan business. Betul. TikTok pun bukan Malaysia juga. So itu pun kena juga. So sebenarnya dekat luar tu ramai yang orang terlepas pandang lah. Betul. Dan perlukan khidmat kami. Liana punya orang kata perkhidmatan lah. Kan? So jangan sampai kita buat sendiri apa semua tapi ada banyak benda yang kita terlepas. Kan? So akibat dia sendiri yang tanggung lah. Kan? Sayang lah kat situ sebenarnya. Bagi saya akibatnya tu sayang sangat sebenarnya, sebab Facebook ads tu namanya pun ads advertisement. So itu sepatutnya benda yang memang relate dengan bisnes. Sayang kalau tak dapat tolak. Itu baru satu contoh lah kan. So sebenarnya banyak lagi. So itu macam saya cakap tadi lah, ada perbelanjaan yang boleh ditolak, ada perbelanjaan yang tak boleh ditolak. So macam yang Facebook ads ni, dia boleh ditolak tapi boleh jadi tak boleh ditolak, hanya kerana withholding tax punya isu pula. Itu yang sayang kat situ. Okay, nampak macam-macam tu. Macam kita. So Ijal, ada apa lagi soalan? Aku rasa kau soal dulu. Okay, contohlah situasi lah. Ada tak situasi yang mana Puan Liana sendiri yang orang kata dapat selamatkan satu company ni daripada orang kata testimoni lah, daripada sekian jadi sekian, macam gitu. Sekarang ada satu kes yang memang kita baru je siap, Alhamdulillah. Yang ini sebenarnya dia dapat tender cleaning, pembersihan. Pembersihan. So tender pembersihan ni masalahnya bila namanya pun tender, so amount ni memang
banyak lah, amountnya banyak. Jadi pihak yang sana dah declare peniaga ni Banyak tu lebih 500,000. 500,000 setahun. kat luar sana nak kena tahulah. Banyak Itu. kan. So Okay. dia Yang boleh kes ni actually dia punya agreement 2 tahun. Agreement dia tender tu 2 tahun 1 juta. Okay. So setahun lebih kurang 500 lah kalau kita anggap bagi 2 lah Okay. Anggap je lah macam tu dulu. Okay. So lepas tu pihak dia relate dengan macam mana nak cakap? Okay. Sebab sebenarnya Cakap dulu ni. Saya cakap dulu. Kita sebagai accountant dan tax agent sepatutnya kita tak boleh disclose klien kita siapa. Sebab ini adalah PNC mereka lah. Okay. So jadi saya hanya boleh mention jenis bisnes dia sajalah Okay. Dia adalah syarikat cleaning yang attach dengan kondominium. So dia attach dengan kondominium. So dia buat ini pembersihan. kita anggap dekat negara Pasir Berengung lah. Bukan kat Keluang Okay. So dia attach dengan pihak kondominium. So pihak kondo dia dah declare kepada lembaga hasil. Pihak kondo kan declare dengan lembaga hasil, dia dah bayar lebih daripada 500,000 setahun kepada peniaga ni. Syarikat ABC lah kita panggil dia. Syarikat ABC ni. So dia dah buat dia memang sebab macam yang kondo ni memang senyam berhad. So dia memang dah buat account, dah buat tax apa semua. So dia declare pembayaran dia kepada syarikat ABC sebanyak 500,000 setahun. Alright. Tapi lembaga hasil tengok dalam sistem syarikat ABC tak ada hantar. Okay, faham. Tak ada hantar. So bila tengok syarikat ABC ni pemilik ni siapa? Oh, milikan tunggal. Okay. So milikan tunggal tak hantar. Jadi dia hantar surat dulu. Dia tak terus terjah. Dia tanya, okay, hantar surat dulu. Sila kemukakan akaun, sila kemukakan dokumen. Kalau lepas tu jadi dia tak hantar, dia ignore. Syarikat klien ni sidai lah maksudnya. Dia biarkan betul ni. So dia biarkan jadi bila dia biarkan lembaga hasil kata okey lah tak nak ni okey lah. Biasanya bisnes ni kalau sale 500,000 untung dia teruk-teruk pun mesti kita anggaplah 10%. So 10% 50,000 lah kita anggap macam tu lah. So untung mesti 50,000. So 50,000 dah kena cukai lah. Jadi dia keluarkan cukai anggaran dia. Cukai anggaran lah. Cukai anggaran. Dia akan keluar cukai anggaran. Dah keluar cukai anggaran, dia akan keluarkan notis berapa cukai anggaran beserta penalti, kena bayar by 30 hari. Pun dia tak bayar. Betul-betul sidai Dia biarkan terus. So bila dia tak bayar, selepas 6 bulan lembaga hasil block pula pergi overseas. Okay, faham. Alright. Block pergi overseas. So bila dah kena dia yang tu nak pergi melancong ke? Nak pergi melancong masa tu. Nak pergi melancong. So nasib baik dia check dulu. Kalau dah sampai dekat gate, dekat airport baru nak pergi, memang sakit lah. Nasib baik dia check. So ya, betul. So jadi nasib dia check, lepas tu tak boleh keluar. So tak boleh keluar, cancel lah everything kan. So baru dia cari saya. Baru dia cari saya. So baru cari saya, lepas tu saya check. Saya kata, okay, boleh ni, boleh adjust lagi lah. Bukan boleh adjust apa, sebab kita boleh tolong lah buatkan account. Sebab confirm dia ada cost. Sebab yang lembaga hasil cakap income dia 500,000 tu itu kasar. Belum lagi tolak cost. Betul. Mesti dia, untuk kes dia, cleaning dia adalah main cost dia adalah foreigner dia lah. Pekerja-pekerja foreigner dia tu. Lepas tu foreigner bukan setakat gaji, dia punya permit lagi, nak bayar bukan custom, immigration, nak bayar immigration lagi. Lepas tu nak bayar insurans dia orang lagi. Lepas tu dia punya cost hostel lagi. Sebab dia orang tak ada rumah kan. Hostel banyak benda nak kena tolak. Transportation. Yes. Jadi daripada situ okey lah kita sorry yang tadi saya cakap 50,000 untung tu sebenarnya bukan, sorry. Lembaga hasil keluarkan cukai anggaran yang 50,000 sebenarnya. Cukai anggaran yang cukai anggaran 50,000. Cukai anggaran yang 50,000. Cukai 4,000 something. Itu cukai anggaran. So lepas saya kira-kira based on expenses yang ada tu boleh turun kepada total cukai lah selepas penalti tu dalam 25. Separuh. Separuh je kita boleh turunkan. Tapi memang legit lah, nampak lah. Sebab nasib baik bayar gaji pekerja pun, pekerja dia ambil yang
legal. Maksudnya dia bayar terus ke ejen, bayar ke immigration, lepas tu transfer duit gaji bekerja pun direct ke akaun tu, lepas akaun pekerja tu sendiri, ataupun transfer terus ke Indonesia. Yang apa, dia bukan transfer, dia macam ada yang overseas punya ni, dia macam ada syarikat-syarikat yang kita boleh jadi pengantara ke luar negara tu kan. Dia bayar ke situ, ada orangnya. So benda tu legit, nasib baik ada lah. Alhamdulillah. So sebab dia saya cakap dengan dia, dokumen dah cantik ni, kenapa dari dulu tak declare? So dia kata, yelah saya fikir nak simpan, tapi saya tak hantar-hantar buat-buat. Sebab dia fikir dia dah spend banyak, so dia terfikir untuk simpan lah segala supporting tu. So dia, saya nak tanya, okay, tadi LHDN dah bagi penalti RM50,000 lah contoh kan. Anggaran cukai campur penalti. So itu anggaran cukai dia dah bagi maksudnya dah kena RM50,000 tu. Betul. Tapi boleh diturunkan. Dengan supporting dokumen tu semualah. Rayuan lah, kita hantar rayuan. Tapi tadi yang dia punya charges late charges charges penalti. Penalti late submission. Itu mesti kena lah. Kena. Itu je berapa tu? Itu je 45%. Kira 54,000 tu 145% lah. 45% 45%. Tinggi. Sebab kalau dia yang keluarkan, kalau lembaga hasil yang dari segi cerita pasal penalti ni lagi banyak atar lain lagi. Sebab kena topik lain tu. Sebab kalau lembaga hasil keluarkan anggaran, dia akan terus tekan kita go to the maximum 45% penalti lambat submit tu. Tapi kalau kita terus volunteer, macam contoh, saya dah 3 tahun tak hantar, so saya hantar sekarang, dia ada rate dia bermula daripada 15, 20%. Kena lah. Lambat kan? Cuma dia ada berapa bulan, anda lambat berapa bulan, 15%. Ada yang tak berapa, dia ada rate dia lah. Macam tu. Okay, so boleh bayangkan kalau contoh si peniaga ABC tadi tu, company ABC tadi tak jumpa Kak Liana, dia dah kena bayar RM50,000. So bila dia dah jumpa, dia kena bayar RM25,000 je. Kan? Dia sebenarnya RM54,000 tu dia minta ansuran sebulan RM1,000, dia bayar sikit-sikit. Jadi ansuran tu jadi pendek. Sebab asalnya 50 kali lah kena bayar kan. Tapi sebab 20 je, jadi 2 tahun je settle lah. Jadi dia lega lah. Maksudnya dia tahu 2 tahun dah boleh settle benda ni. So dah boleh tidur malam lah kan tu. Cepat sikit tidur malam daripada kalau 50 kali tu 4 tahun kan. Tu yang ni kalau. So itulah kelebihan jumpa kita punya advisor kan. So jangan takut. Orang keluar memang kita dah ada orang yang berpengalaman apa semua ni. Kan. So jangan takut nak declare tax, jangan takut nak orang kata nak jumpa kita punya kan, orang yang penting ni. So you punya orang kata maklumat semua selamat dengan dia. Kan. So rahsia apa semua memang kita kena simpan lah. Kita memang of course lah mana-mana kan. Okay, so kita sebenarnya dah tak banyak lagi masa. Dah tak banyak masa. Banyak ni kalau banyak soalan mau setahun ni. Okay, so kalau ada apa-apa lagi nak tanya, kita boleh tanya dekat Facebook, dekat YouTube nanti. Ataupun kalau korang rasa nak sambungan episod bersama Kak Liana kita ni, kita boleh buat siri yang lain lah. Okay lah. Tapi sebelum tu, katalah orang keluar sekarang nak tanya-tanya kita punya tax advisor ni, mana nak cari? Boleh bagi. Nanti saya bagi Facebook lah. Boleh je bagi kat sini. Okay, tengok Facebook. Tengok kamera sana, bagi tahu. Facebook saya nama benar saya Norin Liana. So nama Facebook saya Norin Liana. Nama Facebook saya pecahkan sebab kadang-kadang nama Norin Liana ni orang tersebut Nor Liana, bukan Nori. Seorang nama Norin Liana tu nama samaran lah. Norin Liana tu sebab panggilan kan, Norin sebab bila kita suruh panggil Nori pun susah untuk orang. So Norin lagi mudah untuk disebut. So tu boleh cari Facebook saya. Dalam tu memang saya ada letak lah, boleh add Facebook juga sebab saya akan share info-info yang saya tahu jugalah dalam tu. So lepas tu ada WhatsApp semua, boleh WhatsApp lah. Boleh akak bagi nombor WhatsApp. WhatsApp 011 2406 2406 bersedia saya. 2406 bersedia. 2406. Lebih kurang aku lah. Lebih kurang. Aku bulan 9. 6 tu sedikit jadi 9. Okay. So kita dah sampai ke penghujungnya.
Kita last kali soalan kita nak tanya, apa sebenarnya matlamat ataupun kalau orang cakap falsafah Kak Liana berniaga dalam bidang ni? Okey. Falsafah peniaga. Okey. Satu sebenarnya saya selalu pegang dunia Allah ni luas. So dasarkan balik dengan saya punya turning point tu. Okey, dunia Allah ni luas dan saya tahu saya punya pengalaman dan pengetahuan ni adalah keperluan untuk anda semua. So jadi Deep. jadi itu yang saya nak bersama-sama anda, kita grow sama-sama. Kita grow sama-sama sebab bila kita nampak klien dapat manage dia account, dapat total cukai yang mereka pun happy untuk bayar, kita pun cukup turut happy. Bukan cakap Klien turut happy. sampai happy jumpa nak bayar tax Ya, sebab sebab sesuai dengan apa yang dia dapat. Sebab sometimes kita nampak macam banyaknya cukai, tapi bila fikir balik total cukai yang kita bayar tu cuma 10% daripada apa asalnya kita dapat. So itu, dan 10% ambil 2.5% dah pergi ke zakat. Berapa je kita bayar lembaga hasil. Nanti zakat kita cerita lain. Hari ni kita tak cerita zakat. Zakat Kita lagi. Zakat boleh relate lagi dengan income tax ni. Lagi seronok lagi dengar. Nampak dah bunyi jam. Mana kita dah habis. Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada Kak Liana sebab sudi bersama episod pertama kita ni di Official Studio Podcast. Terima kasih. So untuk korang semua, ini adalah episod pertama. So kalau ada banyak kekurangan kita minta maaf lah. Mungkin kita akan perbaiki lagi di masa akan datang. Mungkin hari ni saya pun tak berapa sihat, batuk-batuk. Kalau dengar tadi kita orang punya perbualan ada dengar batuk-batuk, itu saya punya batuk lah. Awak punya batuk Ya, saya macam batuk orang kaya Dah gini tadi. Dah cover dah. Okay. So sekali lagi terima kasih kepada pendengar dan penonton semua yang bersama dalam Official Studio Podcast. Kita akan bersama dengan kita mungkin akan buat, kita cuba buat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Betul lah, 2 minggu sekali kita buat, ataupun sebulan tu 2 kali untuk bersama dengan sama je 2 minggu sekali. Ya, betul. Itulah ayat pertama kan. Ayat episod pertama macam tu lah. So kita nak cuba panggil lagi peniaga-peniaga yang lain, ataupun kita cuba tunaikan permintaan waiting list kita yang nak bersama dengan kita. Mungkin kalau permintaan sangat ramai, mungkin kita boleh buat sampai seminggu sekali. Siapa tahu. InsyaAllah. Tapi tengok keadaan So kalau kita dapat sambutan yang bagus pun, kita boleh buat seminggu sekali. Tapi buat masa ni, untuk masa yang terhad dengan masa kita arrange barangan yang tak complete lagi. Aku sebenarnya lenguh tau pegang macam ni tau. Dia sebenarnya kalau ada stand kat sini cakap gini, alah selesa tu. Saya tolong pegang lah. Kau tolong. Awak tengokkan saya punya. So rasanya kalau ada penaja-penaja kat luar sana yang rasa kita punya podcast ni bagus untuk penduduk keluang ataupun penduduk luar, mungkin sekarang kita buat masa ni kita buat untuk penduduk keluang, peniaga-peniaga keluang. Kalau rasa rancangan ni bagus, kalau ada penaja-penaja kita yang nak bagi apa sumbangan sikit pun, kita terima dengan seadanya. Pemberani orang kata. Pemberani kan. Mana tahu kita punya of course ada timbal balik lah. Rancangan ni segi advertisement apa semua. Of course dari segi penaja kita akan advertise lah you punya business. Kita ada tapik iklan kat bawah apa semua. Betul aja. Ya, betul. Jadi so pada korang yang rasa siapa yang patut kita bawa jadikan tetamu, korang juga boleh komen dekat kita punya YouTube. Rasa siapa yang sesuai. So lagi satu nak minta korang follow kita punya YouTube. Kita komen, share. So like. Kat situ pun ada kira macam support korang terhadap kita lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih pada Kak Liana. Terima kasih Fairuz sebab teman aku hari ni. Abang Bo. Terima kasih Abang Bo. Aku dah lupa dah nama Abang Bo. Abang Bo nama glamour dia. So dalam podcast kita akan panggil dia Abang Bo. Terima kasih pada tim-tim Official Studio, Ijat, Aidit. Thank you guys. Thank you sebab tolong kita orang sanggup kerja sampai lewat malam dah berapa ni? 10 lebih kan. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di episod yang akan datang bersama dengan guest yang seterusnya. Terima kasih. Bye sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cut.